Hai semua, dalam video kali ini aku akan interview pemilik road bike Giant TCR Advance 2 Disc bagi model tahun 2020 setelah digunakan selama 1 tahun lebih. Pemilik ni juga akan review basikal itu dan bagi tahu kita apa yang best dan juga apa yang kurang best tentang basikal itu. Jenama Giant ini berasal dari Taiwan, telah ditubuhkan sejak tahun 1972 dan merupakan salah satu pengeluar basikal terbesar di dunia. Alright, jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe dan tak skip iklan, terima kasih aku ucapkan. Okey, selamat datang Cik D ke studio TV Kacak. Apa khabar? Sihat? Dah vaksin? Terima kasih kepada TV Kacak kerana sudi jemput datang ke studio ini. Alhamdulillah sihat dan telah vaksin Sinovac. Sekarang tengah tunggu booster pula. Samalah kita Sinovac clan. Alright, so soalan pertama untuk Cik D, boleh ceritakan sedikit tak bagaimana boleh terjebak dalam dunia berbasikal ini? Sebenarnya aku start dengan running dulu pada tahun 2017. Aku lari dengan geng High Tech Runners dan juga Suci Runners. Geng High Tech Runners ni adalah geng ex-office, geng Suci Runners ni adalah geng-geng alumni MMU Cyberjaya. So masa tu memang aktif lah, tiap-tiap minggu join event, Standard Chartered Marathon, Twin City, lepas tu Saucony Run, and then yang paling wajib pergi adalah larian keputeraan Sultan Nazrin Shah, sebenarnya dia punya birthday kan, dekat Kuala Kangsar, Perak. Dan paling jauh aku run adalah 52 km dekat event UITM Ultra. So selain daripada road run, aku suka juga trail run. So trail run ni best juga sebab dia adventure masuk hutan, kelapa sawit apa semua kan. Macam Jana Bay Ultra, Sungai Menyala dan lain-lain lah. Dan juga last kali aku juga suka obstacle run. Contohnya macam Viper dan juga Spartan. And then pada tahun hujung 2019 macam tu, geng-geng Suci Runners ni lah, dia orang ajak, dia orang plan tahun 2020 nanti nak try pula dualton, lari basikal, lari macam tu lah. Dan kita orang plan nak register Powerman. So masa tu start lah kita orang sama-sama study pasal basikal. Geng-geng kita orang semua memang baru newbie, memang tak ada guide langsung. So tengok YouTube, tengok website, pergi kedai basikal. Dan rasanya pada hujung 2019 tu memang waktu yang terbaik untuk beli basikal road bike, sebab masa tu brand-brand popular dan ternama dia buat sale. Tapi aku tak dapat beli lah sebab masa tu aku masih menabung lagi. Racun itu benar. Lagi-lagi daripada kawan-kawan yang racun. Memang bahaya, betul tak? Alright Cik D, soalan yang kedua. Kenapa pilih basikal road bike Giant? Asalnya memang tak target brand pun, dan Giant ni bukan pilihan yang pertama lah. Masa tu aku letakkan bajet RM3,000 hingga RM4,000 untuk basikal road bike. Dan masa tu sebab kita orang semua newbie, so nak beli basikal second hand ataupun used pun tak pandai, tak tahu nak tengok apa. So kita orang plan nak beli terus basikal baru lah. So aku pun pergilah kedai basikal macam-macam dekat Selangor, Negeri Sembilan apa semua kan, dekat Johor pun sama. Dan masuk kedai basikal, bagi tahu bajet RM3,000 RM4,000. Kebanyakannya kedai basikal tak ada road bike untuk bajet tu. So member aku FZ, dia beli basikal Twitter Thunder dekat Turbo Mat. So masa tu aku pun pergilah Turbo Mat, kedainya dekat Selayang rasanya. Kemudian pergi kat Turbo Mat tu, tanya kedai, stok pun tak ada, dah habis. And then next member aku Remy, dia beli brand EMC road bike, tak pasti model mana, dekat kedai Acai Seremban. So aku pun pergi Seremban, jumpa Acai tu, cari basikal tu, dah habis juga, tak ada size, dah habis stok. Kemudian masa itulah Acai kat Seremban tu, dia perkenalkan aku dengan road bike Giant TCR Advance model tahun 2017 dengan harga RM5,500. So sebab dah terlebih bajet, aku pun cakap dengan Acai, hold dululah, aku survey yang lain dulu. Survey lagi, dan aku tengok kebanyakannya road bike yang nak dapatkan group section 105 tu bajet dia RM5,000 ke atas. So aku pun naikkanlah bajet RM3,000 RM4,000 jadi RM5,000 ke RM6,000 macam tu. Lepas tu aku pergi ke Rodalink Putrajaya dan masa tu target Polygon Stratos S7.
So bila masuk kedai, tanya pun tak ada stok, nak tunggu stok sampai pun tak tahu bila. Dan pergilah survey juga dengan member aku, Cacai, dekat TBFS, dekat Bangsa, tukang basikal Futseng. Masa tu kita orang survey Cannondale Cat 11. So spek Canon Cat 11 tu pada aku memang dah best lah, dengan Ultegra aluminium, premium aluminium material. Tapi aku kurang sikit sebab aku target disc brake yang Cat 11 tu caliper brake. So aku tak beli, member aku Cacai tu pun beli. So aku patah balik pergi ke kedai Acai dekat Seremban tu untuk belilah yang Giant TCR Advance model 2017 tu. Tapi biasalah, sebab dah lambat, datang-datang kedai dah habis, dah ada orang yang beli. So Acai pun dia suggestkan yang model yang ni lah, Giant TCR Advance 2 disc model tahun 2020, tapi masa tu ada size M saja. Size S belum sampai. So dia kata mungkin dalam sebulan 2 sampai. So aku pun rasa macam nak tunggu tapi macam lambat sangat. Aku pun pergi kedai KNL Partner Seri Sedang, jumpa Sam, dan kebetulan ada dua pilihan. So sama ada Giant TCR Advance 2 disc model tahun 2019, color orange, memang cantik, memang nice, ataupun yang model ni lah tahun 2020 warna metallic black. So masa tu fikir aku memang lebih minat kepada yang model 2019 tu sebab color orange itu memang menarik. Tapi masalah dia kurang sedikit, dia punya stem dengan handlebar tu besar, bulky. Sebab kat situ Sam kata nak letak mineral oil untuk hydraulic disc brake. Kalau tukar gedebak-gedebu agak mahal juga dan dapat harga yang model 2020. So akhirnya discuss, bincang-bincang, lepak situ lama juga. Akhirnya aku belilah Giant TCR Advance 2 disc model tahun 2020 dengan harga RM7,500. So memang dah lari jauh lah daripada bajet yang asal. Survey, jangan tak survey, biar puas hati, betul tak? So video Encik D yang beli basikal di KNL Partner Seri Sedang tu, aku letakkan link di bawah video description untuk korang check it out. Okay Cik D, soalan yang ketiga, apakah yang best ataupun tak best tentang basikal ini, dan apakah yang telah di-upgrade pada road bike ini? Apa yang best ataupun tak best nanti aku cerita masa bike review nanti. Tapi overall dari segi pengalaman, dari segi feel, memang aku puas hati. Memang basikal ni sedap, sama ada di jalan flat, jalan rata, ataupun masa climbing. Dan basikal ni memang rasa dia selesa. Bila aku ride santai pun okey, aku ride ganas-ganas pun, agresif pun okey. Actually basikal ni agak berat sikit, tapi bila kayu tu tak rasa berat sangat. So dia mudah untuk kita cornering, belok kiri kanan, dan bila kita off saddle pun untuk kontrol basikal tu memang okey, memang sedap. Biasalah kalau kita ride tu jalan tak rata kan. So untuk basikal ni dia punya serap hentakan vibration tu memang okey. Sebab aku jarang rasa sakit dekat bahagian tangan ataupun dekat bahagian belakang. Dan untuk pengetahuan, setakat inilah hari ni aku tak pernah lagi upgrade apa-apa dekat basikal road bike aku ni. Uish, serius lah, takkanlah tak ada upgrade apa-apa. Biasanya orang yang beli basikal ni, dia beli basikal hari ni, besok dia dah upgrade dah. Yep, betul. Memang setakat ni aku tak ada upgrade apa-apa lagi. Mungkin kita selalu dengar ayat ni, tapi sebenarnya betul. Upgrade paling penting adalah upgrade kaki tu. So untuk setahun lebih ni memang aku layan je basikal tu dengan apa yang ada, belajar pasal basikal, just enjoy the ride apa semua kan. So dia guna je apa yang ada. Upgrade komponen atau barang-barang basikal ni bukannya murah, dan sekarang semua barang naik harga. Kalau korang berduit ataupun berkemampuan, korang bolehlah upgrade, silakan, tak ada masalah. Cuma at least korang ambil tahulah tujuan korang upgrade tu sebab apa. Bukan semata-mata ikut trend, bukan sebab kena racun ke apa kan. Ada orang dia nak upgrade basikal tu nak bagi seringan yang boleh, contohnya 7 kg. Tapi berat badan sendiri tu macam mana? Tak ada pula nak turunkan kan. Sebab rintangan yang paling besar adalah kita punya badan semasa kayuh tu. Lepas tu ada yang nak upgrade macam nak cantikkan basikal, kosmetik apa semua kan. Tak apalah, terpulang. At least korang tahu tujuan nak upgrade tu sebab apa, supaya korang boleh compare kan, dapat rasa perbezaan peningkatan sebelum dan selepas upgrade. So untuk aku sendiri, dah guna setahun lebih ni, aku ada juga plan nak upgrade. Plan nak upgrade nak bagi smoothkan lagi kayuhan lah.
Contoh aku nak upgrade kaset daripada 1130 jadi 1134. Tapi kena tukar RD juga, kena tukar chain apa semua kan. And then aku ada plan jugalah nak tukar bottom bracket, nak guna yang ceramic bearing punya. Dan kalau ada bajet lebih, aku juga nak rasa pakai carbon wheel set. Betul. Yang ni aku setuju. Kita kena bezakan antara kemahuan dan juga keperluan. Alright Cik D, soalan terakhir sebelum review. Selain daripada road bike ni, ada basikal lain tak yang ada? Ataupun Cik D ada hobi-hobi yang lain? Tahun 2020 aku beli road bike Giant, and then kemudian tahun 2021 aku ada folding bike juga. So ada TRS Rocher dan juga Gomax Space. Dan untuk tahun ni, tahun 2022 aku plan nak main pula basikal mountain bike, iaitu MTB Caspo Captain. Selain daripada basikal, aku ni suka main game juga. Bukan hardcore gamer, casual gamer je. Aku ada PS4 Pro dan juga Nintendo Switch. So sekarang ni memang tengah busy memang layan Nintendo Switch lah. Game pun tahun ni memang keluar banyak. Dan aku juga tengah menabung lah, simpan duit sikit-sikit untuk beli PS5. Tapi nasib baik jugalah, PS5 pun tengah tak ada stok. So okey lah, selamat lagi duit lah. Lepas tu aku juga ada kumpul mainan lah, macam Lego, Transformer, Power Rangers dan apa-apalah mainan yang aku suka. Cumanya tak adalah beli banyak sangat sekarang sebab yelah hobi dah banyak, ada basikal, ada main game apa semua kan. So kena balancekan lah perbelanjaan untuk hobi-hobi ni. Banyak betul hobi. Nanti hobi-hobi lain tu yang barang-barang dia harap boleh pinjam lah untuk review di TV Kacak. Boleh ke? Boleh. Mesti boleh punya untuk TV Kacak, tak ada hal punya lah. Alright. So link video folding bike tu aku letakkan di bawah video description juga. Okey Cik D, silakan review basikal anda. Okey guys, so inilah dia Giant TCR Advance 2 disc ni adalah model pertengahan. Paling atas adalah Advance 1 disc dan paling bawah Advance 3 disc. So aku memang suka design triangle shape frame basikal ini. TCR bermaksud Total Compact Road, merujuk kepada top tube dia yang straight tapi sloping ke bawah punya design. Basikal ini adalah jenis kategori racing all-rounder bike, so sesuai untuk speed di jalan raya dan juga untuk climbing. Materialnya adalah carbon, Giant panggil advanced composite. So dia tak ada T800 ke T700, tak ada. Dia menggunakan teknologi carbon fiber dia sendiri dan color ni adalah color metallic black. Di bahagian down tube kita lihat ada tulisan Giant yang besar berwarna putih. Sistem teknologi yang diberikan nama untuk down tube ni adalah Mega Drive sebab dia rectangular shape. So dia flat ke atas, flat di tepi dan flat di bawah. Kemudian dari sisi sizing memang agak besar sedikit untuk lebih stiffness. Untuk head tube kemas dia punya carbon molding dan di sini korang lihat design dia agak slim sikit di belakang ini. Di bahagian depan ada tulisan nama Giant yang besar berwarna putih dan dari pandangan sini korang lihatlah dia punya design head tube tu curve dan melengkung ke belakang. Di bahagian top tube design dia lurus straight tapi dia sloping ke bawah. So tu adalah design TCR dan dari segi design dia round shape, berbeza dengan down tube. Dari segi sizing pula memang slim. Dari pandangan atas ada tulisan TCR berwarna putih yang besar dan kalau korang lihat kelebarannya lebar di depan dan semakin mengecil sehingga ke belakang. Di sini pula ada cover getah untuk skru bagi korang boleh adjust nanti ketinggian seat post. Di sini kita lihat cantuman top tube, seat tube dan juga seat stay. So design dia memang agak unik sebab ada curve shape dan memang smooth sajalah. Untuk seat stay design dia slim berbentuk bulat, straight sahaja hingga ke bawah. Untuk chainstay design dia lurus tapi sloping ke bawah juga dan berdekatan dengan bottom bracket tu agak lebar sedikit. Design dia berbentuk petak dan saiznya agak besar juga. Design rear triangle di belakang ni memang nampak lebih kecil dan di sini ada curve shape sedikit di bahagian seat tube tu, tak berapa curve sangat seperti aerobike lah. Dari pandangan atas di bahagian belakang ni kita lihat design chainstay dan juga seat stay dia ada jarak sedikit di sebelah kiri dan curve shape juga sebab nak letak disc brake belakang itu. Kembali ke seat tube, design seat tube pun arrow shape design sebab dia slim di bahagian belakang, depan dia berbentuk lebih kurang bulat lah curve.
ada stiker UCI Certified Frame, saiz basikal, saiz S, tinggi aku 169 cm, dan ada nombor 2 merujuk kepada Giant TCR Advance 2 Disc. Kemudian di bawah seat tube tu ada satu tempat botol cage. Di atas down tube ada stiker information, racing bicycle dan basikal made in Taiwan. Kemudian ada QR code yang bila korang scan akan pergi ke website Giant. Dan di atas down tube juga ada satu lagi tempat botol cage. Di bahagian fork, di bawah ini fork dia sama juga material carbon advanced composite, tetapi yang di dalam head tube ni dia punya steerer tu materialnya adalah alloy aluminium. Design fork berbentuk petak dan sizing dia lebar di atas semakin mengecil sedikit hingga ke bawah. Dari segi sizing bagi aku tak slim sangat. Fork ini juga adalah UCI certified, so di sebelah kiri dalam tu ada stiker UCI. Di sebelah kanan pula ada tulisan Advanced Composite Technology. Untuk group set, basikal ini didatangkan dengan mixed group set. So kelemahan dia sikit lah, bukan full Shimano 105, 2x11 speed. Crankset yang diberikan bukan Shimano 105, so Shimano RS510, 2 chainring, setup dia 52-36 teeth, compact. FD Shimano 105, chain dari KMC X11, RD dari Shimano 105 jenis short cage SS, dan kaset dari Shimano 105 11 hingga 30 teeth saja okey lah untuk climbing. So aku plan untuk tukar 11 34 teeth, tapi aku perlu tukar juga RD kepada RDGS. Gear shifter dari Shimano 105, so braking di sini, tarik lever. Untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever depan dan tolak lever belakang. Untuk turun gear kepada gear berat. So ada cara-cara sikit di situ sebab biasalah dah naik basikal mestilah ada jatuh-jatuh sedikit. Di bahagian kokpit, aduhai, malu juga nak tunjuk korang, minta maaf lah. Batip ni memang dah lusuh, dah buruk dah, perlu tukar, cuma aku belum sempat lagi. So handlebar dan stem dua-dua dari brand Giant sendiri, Giant Contact, alloy aluminium, design handlebar berbentuk bulat. Saiz handlebar 420mm, saiz stem pula 100mm. Aku perlu tukar stem ni, aku patut guna 80mm saja. So design stem ni agak unik juga sebab dia bukan bulat, petak design dia. So agak sukar aku attachkan aku punya action cam dekat sini. Untuk seat post, Giant variant advanced composite, so daripada carbon juga. Design memang nice, arrow shape design. Untuk saddle, design dia bagi aku memang nice, agak menarik juga. Model dia Giant Contact Forward. Panjang dia 275mm, lebar dia 135mm, so pendek. Dan kelemahan dia adalah dekat padding. Padding dia rasa memang keras. Untuk wheelset yang diberikan dari Giant PR2 alloy wheelset 30mm profile. Design dia agak menarik sebab nampak macam carbon, tapi bukanlah alloy saja. Bila aku timbang tayar dan juga wheelset, berat dia 1.45 kg dan wheelset ni adalah tubeless ready. Untuk tayar diberikan daripada Giant juga, Giant Gavia AC1 tubeless. So setakat ni dah ride, aku memang tak pernah tukar tayar lagi sebab tayar tubeless. Dalam tu ada sealant, so kalau ada bocor pun sealant tu keluar untuk tampal bocor itu. Dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pump dengan betul. Antara kelemahan tubeless ni adalah sealant tu, cecair tu kadang-kadang keluar dekat Presta valve ni. Bunga tayar pun nampak dah haus dan botak, memang aku perlu tukar tayar ni. So korang komen di bawah tayar tubeless apa yang perlu aku tukar. Untuk braking, Shimano 105 hydraulic disc brake, so memang aku puas hati dengan cengkaman disc brake ni, memang sedap. Memang tak ada masalah. Disc rotor pula saiz dia 160mm, tapi tak pasti daripada brand apa. Dan telah diberikan quick release jenis True Excel. So dia satu batang ni lah, bila dah pusing cabut terus. Dan aku lebih suka True Excel daripada Quick Release Skewer. Disc rotor belakang setup dia lain sebab saiz dia 140mm. Bottom bracket yang digunakan adalah Pressfit BB86. Untuk cable routing, internal cabling, kabel daripada jack wire, kabel masuk ke dalam head tube dan di tepi down tube. Kemudian kabel melalui tepi fork untuk ke disc brake depan. Kabel keluar di seat stay untuk ke RD dan di tepi chain stay untuk ke disc brake belakang. Berat basikal tanpa pedal adalah 8.9 kg, so memang agak berat basikal ini. Apa pendapat korang? Korang tekan like kalau korang rasa aku perlu maintain je basikal ini dan upgrade dia punya komponen, ataupun korang komen kat bawah jika aku perlu jual basikal ini dan cadangkan basikal apa yang aku perlu beli. Okay guys, itulah saja sedikit perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih kepada Encik D kerana sudi datang ke studio TV Kaca.
Kata-kata akhir ataupun nasihat? Nasihat, okay. So, untuk main basikal ni sebenarnya tengok tujuan korang. Tujuan nak kayuh basikal sebab apa. And then, tentukan bajet ikut kemampuan diri sendiri. Sebab main basikal ni bagi aku lah memang seronok. Memang best. Geng komuniti basikal pun baik-baik. Support each other. Kalau ada rosak tepi jalan memang semua tanyalah, okey ke tak bang? Boleh tolong ke tak? Memang best. Dan korang boleh pergi jauh. So daripada KL nak pergi Melaka ke, nak pergi Johor ke, boleh buat touring apa semua kan. Memang seronok. And then kayuh tu tengok tujuan lah. Kayuh kesihatan. Ada kayuh tu untuk race. Tengok tujuan korang. Ada juga kayuh untuk beraktiviti dengan keluarga, sama-sama suami isteri ataupun anak-anak kayuh dekat taman apa semua kan. Memang seronok. Dan yang paling penting lah sekali ialah jaga kesihatan. Kalau boleh setiap tahun tu buat medical check up. Sebab sekarang ni macam nampak banyaklah kemalangan atau aksiden yang melibatkan kematian disebabkan sakit jantung apa semua kan. So bila ride basikal tu memang aku suggest korang check heart rate selalu. Belilah heart rate monitor apa semua untuk monitor heart rate. Jangan lebih daripada korang punya maximum heart rate. Dan last sekali, sentiasalah bersyukur dengan apa rezeki yang kita dapat, sama ada rezeki kayuh ataupun rezeki kesihatan. Terima kasih di atas nasihat itu. Okay guys, jika korang pengguna basikal jenama Giant, sila share pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Dan macam biasa, jika korang ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah juga. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya!